pagi. Terima kasih semua yang join taklimat kita pada pagi ini. Minta maaf kelewatan sikit 5 minit, ada masalah teknikal kat sini. Jadi insyaAllah pagi ni kita akan ada 4 taklimat daripada pihak JKR. Yang pertama ada taklimat value at entry secara umum. Sekejap lagi kita akan mulakan. Kemudian akan diikuti dengan taklimat Initiative Acquisition Categorization ACAT. Yang ni akan disampaikan oleh unit amalan terbaik JKR lah. Kemudian kita akan rehat sekejap dan kita sambung balik dengan taklimat Initiative Value Management Strategic BMS. Dan last sekali nanti ada taklimat mengenai gerbang nilai SIFA. Sebelum kita mulakan taklimat, saya nak maklumkan dekat semua peserta, mohon untuk sahkan kehadiran. Kita ada sharekan link pada ruangan chatting. Klik link tersebut dan isikan kehadiran. Tak boleh share slide. Sebelum tu Cik Mozani nak share slide ke macam mana, nak share screen ke? Saya ada bagi slide hari tu, Puan boleh share kan? Ada slide saya tak? Boleh. So, ada, so saya share. Okey, Ya. Minta maaf sekejap sebelum tu saya nak maklumkan yang sebab platform Webex ni kita tak boleh nak share dokumen. Jadi selepas taklimat ni nanti saya akan emailkan dokumen-dokumen lah. Slide presentation semua. Ataupun boleh bagi sambil ni.
Okay, boleh nampak ke semua slide? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Okey, Cik Muzani boleh inilah Cik Muzani kita mulakan dengan taklimat. Okey, terima kasih. Besar biasa boleh ada. Okey, saya mulakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, nama saya Muzani Abdul Latif daripada Cawangan Perancangan Aset Bersepadu, Jabatan Kerja Raya. So, pada minggu lepas lah, kalau tak silap, saya ada conversation dengan Puan Raha daripada bahagian pembangunan KPM. So, berdasarkan perbincangan Puan Raha, itulah tercetusnya kita nak buat taklimat lah value add entry ni untuk KPM. Dan sebelum tu juga pada mesyuarat pemantauan projek antara KPM dengan CKP, Cawangan Kerja Pendidikan JKR. So kita ada minta slot lah kat situ supaya kita dapat war-warkan lah kepada KPM berkenaan inisiatif value add entry ni. So itu pun jugalah lanjutan daripada itu jugalah kita dapat seterusnya mengadakan sesi libat urus khusus lah untuk KPM pada pagi ini. Jadi next, dimaklumkan jugalah bersama-sama saya ada beberapa orang daripada JKR jugalah, pegawai daripada JKR untuk setiap taklimat inisiatif khusus ni. Sebab value add entry ni dia merangkumi tiga inisiatif lain, iaitu acquisition categorization ataupun kita panggil ACCAT, value management di peringkat strategik lah, kita panggil VMS, dan juga gerbang nilai kosong GN0 lah. So bersama saya ada Puan Rohanis, Puan Sharifah Muna, Engineer Darus, Puan Khadijah Basa dan juga Haji Aidi lah untuk bantu dalam penerangan taklimat inisiatif khusus ni. So, kalau ikut program, kita akan berakhir pada 1 petang nantilah, 1 tengah hari nanti, dan soal jawab. So saya harap kita dapat bersama sepanjang taklimat ni lah. Okay, next. Berikut adalah kandungan pembentangan saya lah. Saya hanya memberi overview sajalah berkenaan dengan value add entry ni. So setiap inisiatif khusus tu akan diterangkan oleh pemilik inisiatif sendirilah, yang tadi saya dah nyatakan nama-nama beliau kan. Okay, next. So tujuan hari ini adalah untuk memaklumkan kepada ahli mesyuarat berkenaan dengan inisiatif value add entry yang merangkumi 3 inisiatif, iaitu ACCAT, VMS dan gerbang nilai. Tujuannya adalah untuk memantapkan perancangan di peringkat pewujudan projek pembangunan oleh kementerian-kementerian lah. Okay, next. Okay, objektif value add entry ni sebenarnya adalah untuk satu, kita menentukan daya maju viability project. Daya maju viability project, dan yang kedua memastikan ketersediaan projek tu dari segi brief projek, skop, konsep pembangunan dan sebagainya, tapak projek dari segi pengesahan status tanah, kesediaan tapak, next is anggaran kos yang munasabah, dan juga strategi pelaksanaan projek, sama ada perolehan secara if can lah, kita boleh tentukan strategi pelaksanaan projek dari segi kaedah perolehannya, dari segi penjadualannya dan sebagainya lah. So kita berharap inisiatif value entry mencapai lah objektif yang kita telah sasarkan ni. Okay, next. Mengapa kita memperkenalkan inisiatif value entry ni? Kerana ada beberapa permasalahan lah. So macam yang ada di skrin ni, proses kerja yang berulang. Setelah projek diluluskan, masih lagi ada perkara-perkara yang berbangkit lah, seperti skop yang tidak jelas, skop yang tidak mantap,
kefungsian tu masih lagi tidak dapat dipenuhi seperti objektif projek, dan ini semua menyebabkan proses NOC kepada kementerian sendirilah untuk mohon kepada EPU, dan akhirnya perkara-perkara ini menyebabkan kelewatan kepada pelaksanaan projek lah. Even pada RMK12 sendiri, memang pihak agensi pelaksana seperti JKR memang hadapi masalah kelewatan ni juga, sebab ada beberapa perkara yang masih belum firm lah, yang sepatutnya telah firm seperti tanah, skop dan kos tu masih belum lagi firm walaupun projek telah diluluskan. Oleh itu difikirkan perlu ada satu keperluan mekanisme lah, kawalan di peringkat pewujudan projek dari aspek daya maju dan juga ketersediaan. That's why kita memperkenalkan inisiatif value add entry ni lah. Okay, next. So ini antara contoh lah, saya rasa pihak KPM pun dah sedia maklum lah antara masalah ataupun NOC yang sering berlaku di projek-projek lah. NOC tanah tapak, NOC skop dan NOC kos. Okay, next. Okay, dari segi punca kuasanya, inisiatif value add entry ni actually bukan baru diperkenalkan lah. Kita sebenarnya telah membuat usaha yang selaras dengan pemekasaan AP 182 tu. JKR telah come up dengan beberapa cadangan lah. So antaranya inisiatif value add entry. So dan selaras dengan itu juga pada mesyuarat JKK MAR tu untuk pelan anti rasuah nasional. Jadi di situ ada keperluan untuk Jabatan Teknikal lah memberi cadangan kepada JKK MAR sure bagi mantap pelaksanaan projek kerajaan. Jadi salah satu inisiatif value add entry lah. Daripada 6 yang kita angkat, salah satunya pelaksanaan inisiatif value add entry. Dan mesyuarat JKK MAR yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri pada ketika itu telah bersetujulah kepada semua 6 syur yang dikemukakan oleh JKR dan dijadikan sebagai sebahagian daripada pelan anti rasuah nasional lah, pada 14 Mei 2019. Kemudian keputusan daripada JKK MAR tu pada tahun 2019 tu diangkat sebagai keputusan Memorandum Jemaah Menteri lah, nombor M366 2019 pada 29 Mei 2019. Dan sebenarnya inisiatif value entry ni juga kita telah angkat juga kepada mesyuarat KSUKP lah dan dipersetujui bilangan 9 2019. Dan akhirnya pada JKK MAR yang sebelum inilah, pada mantan Perdana Menteri sebelum ini juga telah mempersetujui lah supaya semua keputusan dasar dalam mesyuarat JKK MAR sebelum ini diteruskan. Jadi dari segi punca kuasa memang telah ada punca kuasa yang besar lah pada saya, keputusan dasar, Memorandum Jemaah Menteri dan juga keputusan KSUKP, mesyuarat KSUKP. Okay, next. Dan selain itu sebenarnya inisiatif VAE juga telah dimasukkan dalam perkara 23 lah, garis panduan penyediaan rancangan Malaysia ke-12. So perkara 23 ini menyatakan pengurusan perancangan berlandaskan konsep do it right at the first time perlu dititik beratkan sebagai 3 masalah utama, tapak, brief dan kos yang tidak tepat dapat diatasi lah. Jadi cadangan baru perlu mengambil kira tahap kompleksiti projek, mekanisme gerbang nilai dan juga value management strategik sebelum diluluskan oleh EPU. So inilah antara punca kuasa dari segi dasar. Next. Dan next one. Okay. Dan pada 15 Julai 2021 lah KP EPU lah. Daripada kalau kita tengok tu dari keputusan dari apa ni? Kertas garis panduan penyediaan RMK12 tu pada 2019, akhirnya lah pada 2021 15 Julai ni kita dapat satu surat arahan lah daripada KP EPU yang menyatakan kepada semua agensi, kementerian bersama agensi teknikal perkara 4 tu perlu melaksanakan inisiatif value add entry untuk projek pembangunan bermula dari rolling plan yang ketiga RMK12 lah, bagi memantapkan perancangan
di pewujudan projek. So ini yang inilah punca kuasa untuk kita on the ground lah sebagai agensi teknikal bersama kementerian melaksanakan inisiatif value and entry ni. Saya kira surat ini pun telah diperolehi lah oleh pihak kementerian, semua kementerian lah. Okay, next. Susulan daripada itu juga, Ketua Pengarah Kerja Raya lah telah mengeluarkan satu surat susulan lah bertarikh 18 Ogos 2021 yang secara tidak langsung menegaskan lagi lah apa-apa yang telah dinyatakan oleh surat EPU tersebut dari segi pelaksanaannya dalam RP3, tugas-tugas kader untuk membantu kementerian, kader-kader JKR, dan sebenarnya intipatinya adalah untuk menyatakan jadual perancangan lah yang JKR suggest secara umum untuk pelaksanaan inisiatif value and entry ini, prasyarat yang ditetapkan dan juga ketersediaan pihak JKR lah untuk membantu pihak kementerian dalam menjayakan lah inisiatif value and entry ini. Surat ini pun telah diedarkan kepada semua kementerian lah. Saya harap ia telah diterima. Dan kita maklumkan jugalah pegawai untuk dihubungi lah di JKR untuk pelaksanaan pelaksanaan inisiatif value and entry ni di kementerian masing-masing nanti. Okay, next. Okay, value and entry ni kalau kita tengok dari aspek kita hayat projek, sebenarnya dia dilaksanakan sebelum projek itu dimohon kepada pihak EPU lah, sebelum projek dimohon kepada pihak EPU. Jadi kita laksanakan di peringkat strategic briefing ataupun project briefing oleh kementerian ataupun jabatan masing-masing. So mekanismenya terdiri daripada ACAD, VMS dan JN0 dan sebelum diangkat kepada my system my project tu, mekanisme ini perlu dilaksanakan lah. So dia awal lagi sebelum dapat kelulusan lagi lah. Okay, next. Okay, so cadangan projek adalah oleh kementerian di peringkat pewujudan projek, kita laksanakan VAE sebelum kita angkat ke permohonan kepada EPU lah. Alright, next. Okay. Jadi apa yang kita buat sebenarnya untuk inisiatif value and entry ni, apabila ada cadangan projek oleh kementerian, so projek-projek tersebut perlulah dikategorikan lah kepada untuk menentukan tahap kompleksiti projeknya. Beberapa kriteria seperti kos, pengurusan projek, penjadualan, teknikal, operasi, keupayaan industri itu akan dinilai. So daripada pengkategorian ini kita akan dapat dua kategori projek lah. So ACAD 1 dan 2 adalah projek-projek yang kita kategorikan sebagai kompleks. Manakala ACAD 3, 4 dan 5 projek yang kurang kompleks. So apabila ada je kategori ini, projek-projek yang kita katakan kompleks ini perlu kita laksanakan kajian value management strategik. Manakala projek yang kurang kompleks kita tak perlu laksanakan. Maknanya dia akan terus laksanakan gerbang nilai kosong lah sebelum permohonan ke dalam sistem tersebut. Untuk projek-projek yang perlu laksana kajian VMS, ACAD 1 dan 2 yang kompleks ini, dia masih perlu laksanakan gerbang nilai kosong. Namun begitu, dia akan lebih mudah sebab kajian VMS ni dia akan go through juga apa kriteria dalam gerbang nilai kosong. So dari segi konsepnya kita akan di peringkat awal akan ada inisiatif ACAD dan daya maju dan kesetiaan projek melalui inisiatif VMS dan juga gerbang kosong. Dari segi ataupun kan memang kita mohon sebagai teknikal lah dalam di kementerian masing-masing lah untuk melaksanakan inisiatif ACAD dan juga gerbang nilai kosong. Manakala untuk kajian VMS ni dia kementerian sebagai penyelaras saja sebab kajian VMS ni akan dilaksanakan oleh facilitator VM lah. So yang ini dia akan
ditubuhkan satu pasukan khaslah facilitator VM yang merangkumi pegawai-pegawai JKR, pegawai-pegawai EPU, pegawai-pegawai yang mengamalkan VM lah, seperti mungkin ada KPKT. Facilitator tu dari pelbagai pihak lah yang mengamalkan VM. Kalau di kerajaan ni yang mengamalkan VM sebagai pengamal ada JKR, ada EPU, ada UKAS, ada KPKT dan juga JPS lah. Okay, next. Okay, ini saya tunjukkan sajalah berkenaan dengan surat edaran Ketua Pengarah Kerja Raya kepada semua agensi bertarikh 9 Oktober lah. Memang fungsi kader tu telah diperkasakan, fungsi kader-kader JKR untuk 3 perkara utama lah. Pewujudan program, projek dan aset, khidmat nasihat teknikal dan pengurusan aset. Jadi kalau pelaksanaan inisiatif value added entry ni sebenarnya dia berada di fungsi yang pertama tu lah, pewujudan projek dan aset. Okay, next. Next ni memang jelas apa fungsi-fungsi dan juga aktiviti yang dilaksanakan lah. Jadi ini hanya penerangan saja. Memang telah dinyatakan untuk pegawai kader melaksanakan fungsi-fungsi sebagai dalam BMS, dalam GN dan sebagainya lah. Okay, next. Ini tak apa, ini fungsi kedua. Next. Tak apa, okay, puan next. Okay, next. Okay, ini hanya makluman berkenaan dengan apa yang sebenarnya telah dilaksanakan oleh JKR lah untuk menjayakan inisiatif ini. So kita telah bangunkan inisiatif ini, metodologi dan proses pemengkasaan kepada pegawai-pegawai kader JKR di kementerian, libat urus dengan agensi pusat, pembangunan program kompetensi pun sebenarnya kita telah laksanakan kepada pegawai-pegawai kader JKR melalui institut latihan kita di CREATE, dan juga next is System My Project lah. Kita dalam tindakan perbincangan sebenarnya dengan pihak ICU supaya inisiatif ini boleh menjadi sebahagian daripada salah satu medan lah kepada ke dalam sistem. Maknanya kementerian kena declare lah telah laksanakan inisiatif value added entry ni lah untuk supaya sebelum proses permohonan tu dapat dihantar lah ke dalam sistem. So masih lagi dalam untuk sistem My Project ni masih belum ada sebarang keputusan akhir. Dah ada perbincangan, belum dimutamatkan lah. Okay, next. So kita berharap dengan pelaksanaan inisiatif value added entry ni, di bawah prinsip doing right project rightly ataupun right at the first time ni, pertimbangan kelulusan projek yang lebih kukuh boleh dilaksanakan lah oleh EPU. Maknanya EPU pada proses budget screening atau budget examination tu akan lebih mudah lah. So akan lebih mudah sebab akan berdasarkan kepada viability dan ketersediaan yang telah dilaksanakan sebelum ini. Dan kita pun boleh prioritikan projek keutamaan berdasarkan daya maju dan kesetiaan projek. Jadi yang mana yang kurang priority mungkin boleh dikeluarkan dahulu. Mungkin dia akan jadi projek yang kemudian lah pada RP seterusnya dan sebagainya. Cuma ada setengah kementerian yang memohon projek berdasarkan try and error. Jadi kita berharap permohonan try and error atau amalan try and error ini dapat dikurangkan. Yang ini dapat membantu meminimumkan NOC dan proses berulang dan kelewatan pelaksanaan projek lah. Pada RP katalah kalau kita buat RP sekarang RP3 nanti kita harap dapat mendapat melihat impaknya. Dan yang ini yang paling penting ialah perubahan budaya, pemantapan kecakapan keberkesanan oleh kementerian dalam melaksanakan projek. Maknanya hopefully benda ni jadi budaya supaya setiap projek yang kita angkat kepada permohonan itu telah melaksanakan ataupun telah membuat perancangan yang lebih teliti lah supaya projek itu dapat dilaksanakan dan berjalan lancar dan seterusnya
kementerian sendiri dapat manfaat lah dalam user dapat manfaatnya. Sorry, Nuzani. Sorry, saya Zainul nak tanya KJA tu apa? Ini KJA ni akronim Jabatan Kementerian Jabatan KJA Agensi. dalam baca. Okay, thank you. Okay. Kementerian Jabatan Agensi. Kita ringkaskan macam itulah. Okay, next. Okay, ini dari segi strategi lah untuk RP3 ni apa yang kita laksanakan. Next. Okay, ini adalah jadual perancangan umum yang tadi surat KPKR bertarikh 18 Ogos telah menyatakan bahawa sebenarnya kita merancang supaya inisiatif ACAD tu dilaksanakan dalam 3 bulan pertama lah selepas surat KPPU tu, iaitu pada bulan Ogos, bulan September dan bulan Oktober. Dan apabila kita dapat kategori projek, proses seterusnya tu dapat dilaksanakan lah. Kalau ACAD 1-2, kita laksanakan VMS, manakala untuk JN kosong, kita untuk kategori 3, 4 dan 5, kita boleh terus laksanakan JN kosong. Yang ini kita cadangkan supaya diberi panjang. Katalah projek-projek VMS ni dia sebenarnya melaksanakan VM kan. Jadi pengalaman, saya rasa tuan-tuan dah ada pengalaman untuk laksanakan VM ni dari segi masa yang dia ambil dan juga keperluan dia seperti pre-lab kan, pelaksanaan pre-lab dulu, lepas tu lab dan lepas tu nak buat post-lab tu, nak buat report dan sebagainya tu ambil masa. Jadi that's why 4 bulan tu kita letakkan di situ. Dan pada Februari 2022 tu supaya JN tu telah dapat dimutakmadkan oleh kementerian, dan di situ juga kita dapati ada biasanya MOF akan keluarkan perkeliling anggaran belajar awal tahunan dan penetapan batas perbelanjaan shilling bayangan untuk kementerian. Jadi kat situ kementerian boleh selaraskan dan tengok shilling indikatif dan keutamaan projek tu lah. Dan pada Mac 2022 kita cadang supaya maknanya lebih mudah lah untuk agensi memutakmadkan ke dalam sistem pada Mac 2022. Okey, dari segi prasyaratnya, untuk kita melaksanakan inisiatif ni, so saya ambil contoh ACAD lah. ACAD sendiri kita kena ada senarai projek. Jadi berdasarkan libat urus kita bersama kementerian sebelum ini, memang kita penerimaan senarai projek ataupun penyerasan senarai projek daripada kementerian ni berbeza-beza lah. Ada kementerian pada awal tahun depan kan, ada yang Januari 2022 baru akan terima projek daripada dia punya stakeholder di state ataupun jabatan. Ada yang bulan 8, ada bulan 9. Jadi yang ini memainkan peranan lah. Saya kira memainkan peranan yang penting, sebab kalau kita terima senarai projek lewat, penyerasan senarai projek lewat, kita tak boleh laksana seperti yang kita rancang secara umum ni lah. Sebab kita pun dah lost bulan 8 ni, tinggal bulan 9 saja. So kalau katalah kita terima pada Januari 2022, untuk kita laksanakan 3 inisiatif ni mungkin agak ketat lah sebenarnya. Dan kalau ada pula projek yang ACAD 1 dan 2 untuk kita laksanakan VMS, jadi dekat situ mungkin ada kekangan masa yang sangat kritikal lah sebelum permohonan projek itu dilaksanakan. So kita memang advise supaya kita dapat senarai, supaya kementerian dapatkan senarai projek lebih awal dan laksanakan inisiatif value entry ni mengikut time frame tu lah, supaya tidak tertumpu pada tahun hadapan tu dalam tempoh 3 bulan yang awal tu ya. Okay, next. Okay. Untuk makluman semua juga, panduan pemakaian value entry ni telah tersedia lah dan boleh diedar dalam bentuk soft copy lah. Printing kita cadang dalam hujung tahun ni mengikut perancangan perolehan oleh jabatan kita lah kan. So tapi untuk edaran secara soft copy ni memang boleh dikongsi lah. Okay, next. Okay. Dari segi kaedah pelaksanaan ni, itulah bergantung kepada keadaan semasa ni, boleh dilaksanakan secara maya ataupun fizikal. Dari segi metodologi ni, kita buat masa ni kita akan laksanakan taklimat. Lepas tu ada keperluan untuk dah ada taklimat
dan hands on kepada projek sebenar lah untuk RP3 RM12. Sorry, ada RP3 ni. Peringkat permulaan ni akan dibantu oleh pasukan facilitator JKR lah. Tapi bila once the things tu dah matured, saya rasa kader dengan pembangunan dah boleh laksanakan sendiri perkara ni. So kalau kita tengok di rajah sebelah kanan skrin ni, kita ada hands on untuk projek sebenar tu. Bila senarai projek masuk, kita akan laksanakan ACAD. ACAD 3, ACAD 1 dan 2 kita akan laksanakan VMS, dan 3, 4, 5 perlu laksanakan GN0. Lepas tu VMS tu pun perlu laksanakan GN0. Tapi untuk VMS laksanakan GN0 tu dia akan lebih mudah. Dia ada kita panggil sebagai golden ticket lah, green lane lah, kita panggil macam itulah. Sebab dah isu-isu yang dalam GN0 tu telah majoritinya telah boleh dapat diatasi ataupun di tackle lah dalam VMS tu. So tapi kita kena laksanakan perkara ni apabila senarai projek telah diperolehi dan diselaraskan oleh kementerian. Yang saya kuningkan tu lah, jangkaan terima tu yang berbeza-beza. Ini yang merisaukan jugalah, supaya kita ada masa yang mencukupi lah untuk laksanakan initiative value add entry. Okay, next. Okay, dari segi sumber manusia, memang kita tahu di agensi, di kementerian ada bahagian pembangunan kader. Jadi untuk peringkat permulaan, macam saya maklumkan tadi, akan ada pasukan FACI lah yang boleh bantu untuk laksanakan ACAD dan GN dan VMS juga. Okey, kita panggil pasukan FACI. Mungkin ahlinya JKR dan agensi pusat yang lain lah. Dan kita akan ada, jika projek itu kompleks lah, saya kategorikan sebagai projek itu kompleks, mungkin ada pasukan task force JKR yang merangkumi pasukan teknikal dan pakar rujuk lah yang boleh kita libatkan bersamalah untuk bantu pihak agensi ni, iaitu bahagian pembangunan dan kader jika ada keperluan. Okay, next. Okay, itu sajalah sedikit pengenalan lah berkenaan initiative value add entry ni. Selepas ini akan ada taklimat khusus lah untuk setiap inisiatif. Jadi saya inilah, jika ada persoalan saya buka dulu, ataupun kita boleh ada perbincangan di hujung sesi nanti pada jam 12.30 macam tu pun boleh juga lah, terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada pihak universiti. Ada apa-apa soalan ke yang nak ditanya kepada Cik Muzani? Ada terus lah. Kalau tak ada, kita teruskan dengan taklimat yang kedua. Akad. Yang kedua tu. Kita panggil ACAD puan. Okay, sorry. Tak biasa sebut. Bukan. Dia sebab saya rasa kita kena sebab adalah dia sebab benda ni akronim kan, dia ada yang kata ACAD, ada yang kata ACAD. So kita panggil ACAD lah. Okay. Next tu ni lah Puan Khadijah. Assalamualaikum. Boleh dengar ke suara saya? Assalamualaikum. Boleh siapa respon, boleh dengar ke suara saya? Boleh Puan. Dengar Puan. Okey, saya takut saya cakap seorang je. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera semua. Nama saya Khadijah binti Basal. Saya bertugas di unit amalan terbaik bahagian pengurusan projek kompleks CPAB, Ibu Pejabat JKR Malaysia. Saya telah berkhidmat sebagai kaki tangan awam lebih kurang 10 tahun 11 bulan 2 minggu, dan untuk tempoh itu 7 tahun saya adalah sama seperti tuan-tuan dan puan-puan bertugas dengan portfolio kader, ya. So jadi rasalah apa rasanya bekerja sebagai seorang kader, ya. Dan setelah balik 2 tahun di JKR ini, kadang-kadang rasa rindu nak pergi ke Putrajaya. Okey, untuk itu sebagai mukadimah je lah, supaya kita tak terlalu serius dengan apa yang nak disampaikan pada hari ini, supaya kita lebih relax lagi lah daripada apa yang nak kita pelajari pada hari ini. Seperti mana ketua saya tadi, Cik Muzani
memaklumkan ya ACAD ya. ACAD is stand for Acquisition Categorization ya, iaitu pengkategorian projek ya. Di dalam BAE ini kita seperti mana yang telah dimaklumkan oleh ketua saya tadi, Encik Nuzani, kita ada 3 inisiatif ya. Kita ada 3 inisiatif, ACAD, BMS dan gerbang nilai kosong ya. Untuk 2 inisiatif iaitu ACAD dan gerbang nilai kosong adalah di bawah unit amalan terbaik ya. Okey, kandungan pembentangan saya pada hari ini adalah berkenaan dengan 4 perkara sahaja. Mungkin tidak mengambil masa yang lama kerana di dalam ACAD ini kita ada 2 pembentang, iaitu saya yang akan membentangkan secara keseluruhan pengenalan berkenaan ACAD sendiri. Dan yang keduanya saya akan menjemput pembantu saya iaitu Encik Hadi untuk memberikan pengenalan berkenaan dengan tools yang kita dah bangunkan, iaitu kalkulator yang telah kita bangunkan untuk membuat ACAD ni, untuk kategorikan ACAD kita ni, projek kita ni, agar tuan-tuan dan puan-puan semua diharap dapat memudahkan kerja-kerja pengkategorian projek ni lah. Yang keduanya pendahuluan, latar belakang lah, asal usul, pengenalan dan garis panduan. Yang ketiga ni yang paling penting lah sebenarnya, ACAD tu sendiri ada berapa tahapnya, macam mana kita nak nilai kriteria penilaian dia, proses penentuan dia dan kalkulator yang telah kita bangunkan dan akhirnya rumusan. Next. Okey, objektif kita hari ni sebenarnya sangat fokus ya, yang sangat fokus ya, iaitu untuk memperkenalkan inisiatif ACAD ni, penggunaannya, macam mana nak gunakan dia dan pelaksanaannya pada fasa apa ya. Pelaksanaannya adalah fasa pewujudan projek oleh KJA ya, yang tadi bertanya, iaitu KJA itu apa? KJA itu adalah kementerian, jabatan ataupun agensi yang nak memohon projek itulah. Next. Okey, pendahuluan kita ada 4 perkara lah, latar belakang, pengenalan, tujuan dan garis panduan yang telah kita bangunkan untuk membuat ACAD ni lah. Sebenarnya dalam garis panduan tu kita buat BAE ada 3 inisiatif lah yang boleh digunakan sebagai panduan kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita kader untuk melaksanakan inisiatif BAE ini. Next. Okey, latar belakang Latar belakang ni mana datangnya sebenarnya ACAD ni? Sebenarnya diperkenalkan oleh Department of Defence Australia ya. Australia Government, Department of Defence ya. Diorang ni memperkenalkan ACAD ni untuk menyusun diorang punya sumber manusia dan mengkategorikan projek-projek diorang supaya lebih kemakini dan tersusun ya, lebih kemakini dan tersusun. Dan kita pada sekitar masa KPKR Datuk Wahid dulu telah menghantar kita punya tim JKR yang brilliant untuk pergi ke Australia untuk mempelajari what is the best practice dalam project management ni lah. Kita invest kat situ dan salah satu yang kita bawa daripada sana adalah acquisition categorization ni lah, dan ada banyak lagi lah sebenarnya yang apa-apa yang diusahakan oleh DDK pada ketika ini yang dulunya adalah program adalah daripada usaha arwah Datuk Wahid dulu hantar orang-orang kita ke Australia untuk belajar berkenaan dengan pengurusan amalan terbaik dalam pengurusan projek. Next. Okey, gabungan 2 perkataan acquisition, categorization pemerolehan, pengkategorian lah. Sebenarnya kita nak kategorikan kita punya projek lah. Sebenarnya susah, paling susah, paling kompleks, kurang kompleks, sederhana, tak berapa kompleks dan mudah. Macam tu je lah. Daripada dulu pun sebenarnya memang dah ada lah sebenarnya. Projek mega, projek tak mega, projek ciput. Dia sebenarnya daripada dulu ada, cuma tidak disusun dengan cara yang lebih sistematik lah. So sebab tu kita nak susun secara sistematik lah kita punya projek-projek kita ni lah. Next.
ia adalah satu kaedah untuk mengkategorikan projek berdasarkan satunya adalah kerumitan dalam pengurusan projek tu. Lepas tu macam mana kita nak lihat daripada aspek teknikalnya, macam mana daripada segi penjadualannya, adakah simple ataupun kita perlu satu penjadualan yang kompleks dan lain-lain lah. ACAD ni membolehkan pengalaman dan kecekapan pengurusan projek yang bersesuaian diterapkan dalam projek dan memudahkan peruntukan keperluan sumber manusia dan perancangan tenaga kerja yang saya cakap tadilah, samalah dia punya sebabnya kita nak letak benda di tempat yang sesuai. Siapa yang nak buat, siapa yang perlu, teknikal macam mana yang perlu, orang yang macam mana yang sesuai. So kita kategorikan dulu projek ni, barulah kita boleh menyusun kita punya keperluan sumber kerja kita, perancangan kita, peruntukan kita dengan lebih bersistematik dan efektif. Next. Okey, dia punya tujuan dia adalah the first thing, okay, kita nak pastikan projek dikategorikan mengikut cara yang logik dan bersesuaian secara logik dan bersesuaian secara konsisten. Maksudnya kita tahu kalau projek ni macam ni, okey, orang yang macam ni yang kena sesuaikan dengan cara yang begini secara konsisten dan memberikan kefahaman yang sama terhadap ciri-ciri projek yang luas. Projek ni sebenarnya adalah unik. Tak semestinya projek itu kosnya besar, ia adalah kompleks. Dia tengok keadaan, dia ada 6 kriteria nanti. Dan ia juga membolehkan pengalaman dan kelayakan yang setara diguna pakai dalam pengurusan projek. Contohnya kalau orang tu memang dah biasa dengan kerja-kerja bekalan air, so memang kerja-kerja ni kerja-kerja air, so orang air lah yang sepatutnya kendalikan projek ni, bukanlah orang jalan ataupun bukanlah orang bangunan. Maksudnya macam tu. So kita lebih justify untuk susun orang kita, untuk letak siapa kat situ, bukan sekedar sumber manusia je lah, daripada pelbagai aspek lah. Next. Next. Okey, ini tadi adalah merupakan garis panduan yang telah CPAB bangunkan untuk BAE ACAD, BMS dan DN0. Di sini ada definisi kategori perolehan macam mana. Lepas tu kita ada matrik sokongan dalam keputusan projek. Matrik sokongan ni is a part of dalam ACAD ni lah yang akan diguna pakai dalam kalkulator ACAD nanti, yang akan diterangkan dengan lebih detail dan mendalam oleh pembantu saya Cik Adi dan yang ketiga kita letakkan di situ apakah proses-proses yang terlibat dalam pengkategorian ini. Next. Okey. Di sini adalah ibulah segala ACAD ni kan. Okey, ACAD ni simple saja. Diharap tuan-tuan dan puan-puan jangan gemetar berkenaan pandai ke saya nak buat ACAD. InsyaAllah kita semua memang insyaAllah dengan degree yang kita ada, kita dah belajar benda yang jauh lebih susah daripada ACAD dengan apa yang telah kita bangunkan, dengan garis panduan, dengan calculator. So saya berkeyakinan kadar kita jauh memang boleh melaksanakan dan membuat ACAD ni dengan apa-apa yang telah kita usulkan, dan kebolehan kita sendiri sebagai pejawat awam yang mempunyai degree dalam bidang teknikal memang tak menjadi masalah lah bagi tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan ACAD. ACAD ni ada tahap dia, ada kategori penilaian dia, macam mana kita nak tentukan tahap, dia ada kategori dia, kategori benda-benda yang kita nilai. Ada 6 benda yang akan kita nilai, nanti saya akan terangkan lah. Dan proses ni macam mana, dan untuk kesemua ini kita telah pun bangunkan kalkulator ACAD lah untuk tuan-tuan dan puan-puan mudah dalam membuat ACAD ni. Okey, ACAD ni dia ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. Kita ada 5 tahap. Tahap yang pertama iaitu ACAD 1. ACAD 1 dia adalah merupakan projek yang paling kompleks lah. Dia projek yang paling orang kata, nak kata susah tu tak susah lah. Yang paling kompleks lah. Maksudnya daripada segi kategori ni yang paling susah lah untuk diuruskan. Dan dia paling strategik dan paling penting. Dan kerumitan untuk pelaksanaannya juga adalah paling tinggi.
Dan tahap kesukaran teknikalnya juga boleh sangat susah juga. Operasinya, pengaturan sokongan dia dan perkiraan komersial juga adalah sangat tinggi. Contoh ACAD 1 ni adalah merupakan contohlah ya, kalau kita nak kata projek tu lebih mudah kan, kalau kita nak tengok ACAD 1 ni macam mana puan. Dia lebih kurang macam projek smart tunnel lah. Smart tunnel ni kita kira dia memang dia memang di bawah kategori 1. Sebab apa kita katakan dia sebagai kategori 1? Sebab dia dua fungsi ya. Satu untuk penyuraian trafik, satu untuk banjir ya, untuk mengatasi banjir kilat. Dan kedudukan projek ini juga adalah di pintu masuk ke ibu pusat negara pada ketika itulah di Sungai Besi ya. So traffic flow semua memang banyak dan nak dibuat di dalam situ dua fungsi pula tu. Lepas tu rumit tak rumit, kita memang rumit sebab atas orang nak jalan, traffic kita nak construction kat situ. So kita kena daripada segi penjadualan memang kena tersusun lah, kena memang betul-betul tengok sebab pagi orang nak pergi kerja, petang orang nak balik. So 8 to 5 memang kita kena susun kerja mana je yang boleh buat. Daripada segi tahap kesukaran teknikal memang sukar bagi kalau kita lihat secara logik ya, memang sukar lah sebab kita terpaksa buat tunnel menggunakan teknologi tunnel boring machine, tak semua ya, walaupun kita ada projek-projek yang kita pakai boring tunnel machine ni di negara kita, contohnya macam projek penyaluran air mentah daripada Pahang, Selangor yang kita drill ya, dia drill daripada sepanjang 45 km kita punya tunnel daripada Pahang ke Selangor lah, kita drill Banjaran Titiwangsa, kita pakai tunnel boring machine. That one is my first project lah. Begitu juga dengan untuk projek ni memang susah lah, daripada segi perkiraan komersialnya juga adalah tinggi sebab dia penyuraian trafik ya, penyuraian trafik, mengatasi masalah jam dan at the same time kita untuk orang niaga kan, kita punya pusat ekonomi di Kuala Lumpur. So memang bagus, projek ni memang very successful dan sangat tinggi lah daripada segi perkiraan komersial. Puan, boleh saya tanya? Adakah projek KPM ni ada dikategorikan satu? Pernah tak ada? Okey. KPM you buat sekolah ke? KPM buat sekolah ke? Dia ada dua. You KPM kan? KPM. KPM projek you paling tinggi berapa? Saya tak pastilah, saya pun baru kat sini. Baru. Saya cuma nak tanya, adakah KPM ni buat kerja-kerja pendidikan kan? Bangunan sekolah. Jadi pernah tak ada kategori satu? Kita kena atas pengalaman puan lah. Okey, saya tak pernah buat projek KPM, tapi kita ACAD ni kita bukannya kira sebab dia murah sahaja. Ada faktor-faktor lain, mungkin dia kat pendalaman ke, kat pulau ke, jadi dia susah kan, dia susah nak buat. So itu pun boleh menyumbang kepada jadi jatuh kepada satu lah. Sebenarnya walaupun dia sekolah yang simple, tapi dia berada di pulau, jadi dia kategori satu. Boleh? Kena tengok dia punya calculator dulu. Kena masukkan di dalam masuk calculator dulu Kena. Saya tak boleh jawab sekarang sebab saya tak nampak contoh projek tu. Tapi saya rasa KPM ni dia 3 ke bawah lah. Ya betul. Saya berpandang, saya agak sebab sekolah berapa juta kan, Ya. Cuma yelah, dia susah bila dia kat jauh-jauh tau, dia remote control, itu dia susah kan. So sorry ya, saya punya contoh memang tak berapa match dengan KPM saya rasa you all banyak falls under 3 and below lah. 3 and below lah. 3 and below. So okey lah, kita terus yang ACAD 2 bawah sikit macam KLIA, okey. ACAD 3 ni macam bawah sikit lah macam KPM. Saya rasa kalau macam kat remote area Sabah Sarawak tu mungkin dia ACAD 3 lah. Kita nak ACAD 3 tu kalau kat darat lah, tapi kalau dekat pulau tu saya tak pasti dia jadi ACAD berapa sebab kita akan kira lah satu dan ACAD 4 dan ACAD
akad 5 lah. Contoh kalau kita buat akad 5 ni, contoh kita buat sekolah dekat Hajang. So nak dapatkan material pun tak susah, tanah punya memang dah ada. Saya rasa semua tanah-tanah untuk buat sekolah semua dah digazetkan kan. Maksudnya daripada segi pemilikan saya rasa banyak juga akan yang jatuh di bawah kategori 4 dan 5 sebab dia saya tak tahu harga sekolah berapa ya, 7 saya tak berapa biasa dengan sekolah. Saya ni orang jalan dan orang bekalan air. Saya 8 tahun di jalan, 5 tahun di bekalan air. So bangunan minta maaf cuma 5 bulan sahaja di KDM syahid untuk melaksanakan kerja-kerja bangunan. Mungkin tak berapa bersesuaian kot. So daripada segi kategorinya begitu, ada 1 hingga 5. Okey, untuk macam mana Encik Mozani cakap tadilah, untuk di bawah akad 1 dan akad 2 kita kena buat VMS ya, kita kena buat VMS. Untuk 3, 4 dan 5 kita hanya perlu buat gerbang nilai kosong. Ya, kita kena buat gerbang nilai kosong sahaja, kita tak perlu pun nak buat VMS. Namun begitu untuk akad 1 dan 2 bila kita dah buat VMS, kita buat juga gerbang nilai kosong, tapi dia memang sampai soalan nombor 2 sahaja. Sebab bila dia dah buat VMS, soalan bawah-bawah tu dah tak payahlah. Sudah tak payah nak jawab. Kan? Jadi lebih mudahlah. Sebenarnya sama je kalau dah buat VMS tu, kita tak buat dah soalan-soalan bawah tu. Okey. So saya rasa next. Okey. Kriteria penilaian kriteria penilaian ni kita ada 6 kriteria penilaian, iaitu daripada segi kos, lepas tu daripada kerumitan pengurusan projek, daripada segi penjadualan, daripada segi kerumitan teknikal, operasi dan sokongan dan industri lah. Kita pergi kepada yang pertama lah ya, kepada kos ya. Next. Okey, yang daripada segi kos ya. Kos ni kita perlu ambil kira semualah, kos dari sistem bangunan, jalan raya, infrastruktur, daripada segi tanah, pembinaan dia macam mana semua kan. Tu kita kena tengoklah. So untuk akad 1 untuk akad 1 kita sebenarnya dah bangunkan matrik sokongan keputusan projek lah. Dalam kita punya matrik sokongan tu kita kata bahawa projek 1 kategori 1 ni daripada segi kos dia 500 juta ke atas lah, 500 juta ke atas. So kalau daripada segi kos kalau kategori 5 tu sebawah 10 juta. Saya rasa banyak juga projek-projek KPM yang falls under akad 5. Akad 5 lah. Mak terpijak ni kaca. Hello? Ada soalan ke? Ada soalan ke? Saya tak boleh dengar. Dengar ke? Hello? Saya cakap suara? Hello? Hello, saya dengar. Dengar saya cakap seorang. Lepas tu kita daripada segi kos lah, daripada segi kos kita dah tahu calculator, nanti jadi akan tolong kita lah macam mana kita nak gunakan calculator ni berdasarkan kepada 6 kriteria lah. Okay, next. Okay, kerumitan kerumitan projek ya. Kerumitan penyelesaian projek ini adalah sejauh mana ianya melangkaui bidang pengetahuan pengurusan projek yang melibatkan persekitaran baru dengan banyak ketidaktentuan dan sebagainya. Seperti kita sedia maklum bahawa projek adalah merupakan, projek ni sifatnya unik walaupun dia sekolah dengan 35 bilik darjah di Pekan Kajang. Tentunya takkan sama dia punya kompleksitinya, kompleksiti untuk membinanya sekolah dengan 35 bilik darjah di pulau
di pulau lah. Kat Pulau Redang tu okey lagi. Tapi kalau pulau yang bahagian sana-sana tu kos dia pun lebih lain. Hello, dengar ke? Okay. Jadinya kat situ kita akan kategorikanlah 1 hingga 5 lah. Okey, kalau daripada okay, 1 dia tu dia punya kompleks dia sangat kompleks lah, ekstensif lah. Contoh macam smart tunnel tadi mungkin memang sah lah daripada segi kompleksiti, dia memang di bawah kategori 1 lah. So compare dengan sekolah di Pekan Kajang tu dia mungkin di bawah kompleksiti 5 lah. Okay, next. Next, daripada segi penjadualannya juga begitu. Untuk ACAD 1 ni susah ya. Ada waktu kita tak boleh kalau siang macam smart tunnel tu siang susah kita nak buat kerja waktu siang. So jadual dia sangat rumit. So kita kena buat berhati-hatilah. Selepas tu petang pula peak hour orang balik kerja. So kita takut kalau kita drill kat bawah tu kan. Dia uncertainty lah. Uncertainty, so kita memang kena susun kita punya jadual tu. Sangat berhati-hatilah untuk kategori ACAD 1 tu kompleks ya. Next. Yang keempat adalah daripada segi technical difficulty dia lah. Technical difficulty ni kalau 1 memang susah lah dia punya technical difficulty-nya. Kita kena ambil kepakaran daripada luar mungkin untuk mengenalikan TBM kan. Untuk mengenalikan TBM tu macam mana dia punya daripada skill machinery-nya mungkin kita kena ambil daripada luar, daripada Jerman mungkin. So sangat technical dia sangat tinggilah, keperluan kepakaran tinggi. Compare kalau kita nak buat sekolah, tak adalah perlu begitu. Orang-orang kita je boleh buat, bekalan pun ada kat Malaysia. So tak ada masalah lah untuk kita buat sekolah tu kan, yang di Pekan Kajang lah maksud saya, bukan di pulau ya, bukan di Pulau Redang. So jadinya kita kategorikanlah daripada segi itu. Maksudnya daripada reka bentuk bangunan, lokasi dan logistik, pembinaan dan pemasangan, lepas tu penyelarasan dan integrasi dan juga TNC lah, tak susah lah. Semua kita maksudnya kalau kategori 5 tu tak susah. Kalau kategori 1 susah. Sebab tu kita kena buat BMS. Okay, next. Next. Okay, daripada mohon bertanya Puan. Ya, saya boleh. Okey, bagaimana kalau sekiranya kita nak buat retrofitting kepada existing structure tu consider tahap berapa tu Puan? Retrofitting. Itu kerja maintenance ke apa? Katalah macam existing structure tu ada 2 tingkat, kemudian kita nak tambah setingkat lagi, jadi kita kena strengtheningkan the existing structure lah. Dia ada buat retrofitting dan sebagainya. Jadi kalau dalam kes macam ni, kita nak consider dia macam mana tu, kerumitan teknikal tahap berapa tu Puan? Okay. Boleh dapat dia punya konsultan kat Malaysia. Oh, saya tak ada detail lah, cuma ni contoh kes. Contoh ya. Kalau let's say saya cuba untuk menjawab. Let's say lah you kena buat benda tu kepakaran ada kat Malaysia. Kosnya pun di bawah kategori yang tadi itulah yang kita tengok rendah, dan ia boleh didapatkan di sini. So saya rasa dia dalam kategori 3, 4 ataupun 5. Tapi kalau lah contohlah kan daripada segi operasi dan maintenance tu kita nak buat benda tu memang kena daripada pakar. Contoh dam. Okey, dam. Saya ada satu projek dulu, kawan saya lah, saya buat empangan yang mudah, dia buat empangan yang susah. So empangan mengkuang empangan mengkuang ni dah dibina dan dah diguna, but at the same time kita shortage of water dekat Pulau Pinang. So kita nak buat mana lagi dam, so kita nak extend dam tu. Bila kita nak extend dam tu, kita kena tengok the existing structure. Bila kita nak dalam existing structure, kita tak ada pakar. Kita tak ada pakar di Malaysia untuk menentusahkan, untuk selam dekat dalam dam tu untuk tengok dia punya crash tu. Okay. Dia punya crash tu kena ada orang daripada Jerman yang kita panggil datang ke Malaysia buat situ assess. Itu
kompleks. Sebelum kita extend the crash, sebelum kita CRES tu, dia punya, sebelum kita extend dia punya empangan tu, kita kena dapatkan kapal-kapal daripada luar untuk orang selam, konsultan daripada luar untuk sediakan report sama ada boleh ke tidak kita nak sambung dam tu, kita nak besarkan, kita nak panjangkan dia punya tembok tahanan dia tu dengan melihat existing kita punya dam tu macam mana. Itu memang kompleks. Walaupun sebenarnya pelebaran empangan Mengkuang tak sampai pun 200 juta pelaksanaan projek. Dia tak silap saya tak sampai. Maksudnya dia bukan di bawah kategori 1. Dia di bawah, bukan dia di kala 3 ke 4 macam tu, tapi dia fall under kompleks. Sebab kita kena tahu dulu the existing tu macam mana kita nak tahu tu, kita kena panggil pula daripada orang daripada Jerman ni nak kita tengok boleh ke tidak ni nak sambung dia ni kan. Okey, daripada kita kepada itu tadi soalan tu tadi boleh tak? Okey. Yang operasi dan sokongan ni setelah kita punya projek tu siap, adakah organisasi kita ni bersedia untuk pengendalian ONM? InsyaAllah kalau sekolah tu insyaAllah kat dalaman kita ni pun memang dah ada tersedialah untuk melaksanakan ONM. Jadinya tu yang dijatuh kategori T. Kalau kat pulau pun takkanlah nak bersihkan sekolah. Yelah, tak kritikal lah saya rasa. Kalau sekolah tu tak berapa kritikal lah daripada ONM tu, mungkin dia akan jatuh 3, 4, 5 je. Macam tu je lah. Maksudnya macam tu. Tapi kalau contohnya daripada operasi ONM ni, kalau smart tunnel tu, mungkin terpaksa juga kita consider kita punya industri sekarang ni tak menyokong untuk pelaksanaan operasi dan sokongan terhadap ada certain part yang memang kita ni lah terpaksa kita dapatkan daripada luar lah. Okay, next. Okay, daripada segi industri, ini industri ni maksudnya adakah keupayaan industri untuk menyokong keperluan peralatan sistem bagi projek tersebut lah untuk jangka masa panjang daripada segi maintenance. Masa yang saya cakap tadi, kalau macam empangan kahang, kita ambil kita punya valve kita punya mechanical item daripada Jerman. Bila kita ambil daripada Jerman, in certain tempat alat ganti industri kita tak ada. So walaupun dia bawah 100,000, tapi daripada segi industri dia nanti untuk daripada segi industri untuk kita sokong empangan ni terus berfungsi as a full swing, daripada segi peralatan dia tu memang ada certain tempat industri kita memang tak support dan kita terpaksa ambil daripada luar. Tapi dia tetap tapi kita menilai dari secara keseluruhan lah ACAD ni. Kita tak tengok pada itu sajalah. The last tu saya punya projek tu bawah kategori 3 lah. Okay, next. Okay. Proses penentuan dia bukan hanya berdasarkan kepada sains mata-mata, juga mengambil kira pertimbangan individu yang mempunyai pengalaman lah dan kefahaman tentang ciri-ciri projek. So kalau nak buat ACAD ni dia tak susah, tapi tolong sama-sama duduk dengan bos, sebab bos macam mana pun dia akan punya pengalaman yang lebih lah daripada kita untuk tahu. Kalau kita suruh budak baru, kita suruh buat ACAD ni, kita bagi calculator, kita bagi dia matrik sokongan, semua akan fall bawah 5, takutnya begitulah. Jadinya kita tu kena ni lah, kena penentuan tahap tu kena bersama-sama lah, sebab dia juga memerlukan pengalaman. Kalau 41 baru, kalau 41 lama ataupun 44 tu memang dia dah luas sikit, so dia dah tahulah ni tak susah sangat ni. Lepas tu penilaian dia lebih mudah lah untuk dilaksanakan. Kita ACAD ni memang sebaik-baiknya kita buat, the first thing yang kita nak buat adalah ACAD. Lepas tu membuat pertimbangan yang tepat lah untuk mengelakkan risiko lah. Next. Saya habis 9.30. Okay. Ini adalah matrik sokongan. Tak nampak tak nampak, tapi tak apa, jangan risau. Yang tadi pun saya dah membebel keadaan dengan benda ni jugalah, matrik sokongan ni juga. So jangan risau, kejap lagi pembantu saya dia akan gunakan matrik sokongan ni untuk calculator dia tu. Untuk calculator memang kita kena tengok ni lah. Okay, next.
Okey, ini calculator. Next, okey ni kita punya calculator pemangkahan ACAD kita. Attribute dia macam tadilah yang saya cakap, daripada key cost, complexity, schedule, technicality, O&M dan industri. Yang tadilah yang 6 saya cakap tadi. Lepas tu dia very high, high, medium, low and very low. Maksudnya very high 1, high 2, medium 3, low 4 dan very low is 5. Okay, next. Okay, ini adalah bentuk saya punya, kita orang punya, bukan kita orang lah. Maksudnya bukan saya yang bangunkan, ni adalah usaha keras daripada senior-senior kita yang mungkin dah tak ada pun dekat JKR ni membangunkan calculator ACAD ni. So senang aja, kita pangkah je kat mana-mana yang berkenaan. So nanti skor dia ada kat bawah situ, ACAD berapa. Macam tu lah. Okey, ni nanti Adi akan terangkan dengan lebih lanjut lah. Saya kena cepat nak bagi kat dia. Next. Okey, kita punya tahap pemangkahan dia. ACAD 1 kita 95 hingga 100 lah dia punya markah. ACAD 2 75 hingga 94. ACAD 3 50 hingga 74. ACAD 4 30 hingga 49% dan yang bawah lah 29% lah ke bawah. Next. Okey, kita dah sampai kepada rumusan. Okey, ACAD adalah merupakan langkah permulaan ya, the first step untuk mengkategorikan projek secara logik dan konsisten berdasarkan 6 kriteria penilaian yang saya cakap tadi bagi membolehkan pengalaman dan kelayakan yang setara diguna pakai dalam pengurusan projek. Saya rasa itu sahaja perkongsian daripada saya. Untuk soal jawab saya rasa untuk saya tadi dah ada yang dah tanya dan dah jawab. Untuk saya punya session saya kumpul nantilah tengah hari sebab saya beri laluan lah kepada saya punya pembantu Encik Hadi untuk ajar tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak guna calculator ACAD. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kita proceed dengan next. Tak limit ke? Ya Puan, saya nak share screen. Boleh sekejap ya. Cik Hadi ke? Ya saya. Ya. Dekat H Puan, Haji tu. Haji ID ke? Betul? Ya saya betul-betul. Okey. Dah boleh share. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dekat sini saya tunjukkan layout untuk kita punya calculator ACAD ni lah. Kalau kita dah buat pengiraan ni, dia akan keluar format tu macam ni lah. Dia size A4, skeping macam ni. Kalau dapat tengok lah. Jadi saya akan tunjuk step by step lah macam mana kita gunakan calculator ni. Dia dalam file Excel maknanya semua komputer ada Microsoft Excel boleh buka. Jadi dekat sini kita letak lah nama projek .
Kementerian ni bahagian ni yang bahagian pembangunan So tarikh ni tarikh hari ni lah kita letak contoh 30 Ogos 2021. Sebenarnya dekat reference untuk kita tengok very high, medium, low, very low ni dia dekat dalam matrixnya, dekat dalam manual ada. Dan kalau kita tengok tab dekat bawah yang saya tunjuk dekat pointer ni, kita ada tunjuk jugalah. Kalau dekat dalam garis panduan kita ni dia size A3 lah untuk menggunakan Jadi kita zoom in. Dan sebelum ni Puan Khatijah sebut tu, kita ada 6 attributes lah. Maknanya komponen-komponen yang kita tengok, kita pertimbangkan lah semasa kita nak buat pengiraan untuk tahap ACAD project kita. First dari segi cost. Kedua dari segi project management complexity kesukaran project macam kita nak manage project tu. Yang tiga daripada segi penjadualan dia. Yang keempat ni technical difficulties lah, maknanya kesukaran teknikal tu. Lepas tu operation and maintenance dan juga industri. Industri ni bukan swasta ke apalah, maksudnya industri ni sama ada construction yang kita nak buat tu dia support tak dekat market kita ni. Contoh kalau kita buat lab bukan lab sekolah lah, contoh lab untuk macam kita tengok dekat Wuhan tu lah, yang bio level safety level 3 ataupun 4 kan. Dia memerlukan certification dan juga peralatan yang kita import lah. Dan banyaknya dekat Europe. Dekat Malaysia memang tak ada. Jadi itu maksudnya lah yang industri ni, ataupun dari segi material lah. Contoh macam Masjid Shah Alam tu, dia punya jubin yang untuk dom dia tu memang tak ada dekat Malaysia rupanya. Itu datang daripada Europe. Dan setiap keping dia punya tile tu berlainan saiz dan juga bentuk jadi dia kena custom. Dekat Malaysia memang tak ada. Itu maksud dekat industri ni lah. Jadi kita pergi balik dekat kita punya calculator. Cara penilaian dia sebenarnya, mula-mula kita tengok attribute ni lah, dari segi cost yang tadi 6 attribute tu. Dan dekat sini akan ada raw score lah. Raw score ni maksud dia, kalau kita tengok dekat bawah ni, raw score ni bila kita isi dekat very high, dia akan didarab, akan dapat 10 markah lah. 10 markah ni akan didarab dengan ada pemberat dia, ada weightage Jadi weightage kita hidden. Lepas tu kalau high ada 9, dia akan dikalikan dengan 9. Kalau medium 7, low 3 dan very low 1. Jadi ini pioneer dekat JKR yang masa buat perkara ni 10 tahun lepas 10-11 tahun lepas. Dia dah come out dengan scale ni lah. Jadi memang tak ada 2, tak ada 4, 5, 6 tak ada, 8 tak ada. Jadi dia ada dia punya justification lah kenapa benda-benda tu tak ada. Dan bila kita buat calculation, ini adalah range untuk menentukan kita punya tahap ACAD project tu dekat mana lah. Untuk ACAD 1 yang paling sukar, dia between 95 to 100 lah. Untuk ACAD 2, 75 to 94. Untuk ACAD 3, 50 to 74. ACAD 4, 30 ke 49. Dan juga yang last sekali untuk ACAD 5, yang paling mudah lah, yang tidak berapa kompleks, 10 hingga 29 markah. Ini kalau ni clear dekat sini. Jadi yang untuk dekat calculator ni pula, kita patah balik. Dari segi acquisition cost ni, kita tengok cost project lah. Macam tadi yang ada soalan daripada Puan Zainul kalau tak silap tadi. Maknanya benda ni yang dalam banyak-banyak ni yang paling objektif sekali adalah cost lah. Yang lain ni pertimbangannya agak subjektif. Jadi dari segi cost ni, katakan bangunan sekolah, kita ambil satu blok lah. Satu blok mungkin dalam 2 blok mungkin harga dia 12 juta contohnya. Jadi dekat sini dia letak dekat
dia duduk dekat sini lah. 10 hingga 100 juta. Dekat low 4 ni. Jadi kita letak dekat sini lah. 4 low. Kita letak X. Ni error ni sebab ada 2 kolom yang kita isi lah. Sebenarnya satu je. Encik Aidi, Ya, boleh saya. tanya, Boleh. kos yang dimaksudkan tu adalah melibatkan tanah, pembinaan, perunding dan pengurusan dan serta utility. Semua kos projek. Semualah, total lah. Betul Puan. Okay, confirm. Thank you. Okey. Jadi, Ya, saya. boleh tengok balik tak yang jadual bawah tadi yang very high dengan high tadi tu? Yang ada Ni. nilai-nilai. Okey. Minta maaf, yang dalam kolom yang very high tu, tadi macam ACAD 1 tu kan? Ya. Dia tulis nilai dia very high 95. High 100. Bukan. Ini bukan yang atas ni. Ini dia kolom lain. Dia tak ada kena-mengena dekat atas ni. Tidak kena. Ini maksudnya range lah. Macam mana boleh jatuh? Ni, Maksudnya macam mana boleh jatuh dekat ACAD 1? Kalau markah dia in between 95 sampai 100. Macam tu. Okey. Saya ingat dia detach daripada yang atas ni punya kolom. Row dia. Dia jadual lain ni. Baik. Thank you. Okey. Terima kasih. Okay, jadi tadi dari segi kos kita dah tackle. So dia letak kat sini raw score dia 3 lah. Raw score ni yang datang daripada sini ni. Yang tadi ni, 3 ni. Pasal kita tick dekat low tadi tau. Okay, lepas tu kita tengok pula next lah. Project management complexity. Ini dari segi kesukaran projek tu lah. Dari segi management. Jadi saya nak bagi tahu ni, saya akan bagi tahu yang paling rendah, low ni 5 dengan 1 lah. Jadi kalau yang low ni, dia kata predominantly on traditional project management. Maknanya projek biasa lah. Pakai dari segi project manager pun, ada supervisor pun dia dah cukup. Contoh dia macam itulah. Kalau kita tengok makin susah ni, maknanya tengok ni. Macam ini traditional project management knowledge with minimum complexity. Macam yang tadi tu tak ada kompleks pun. Mungkin ni macam projek pondok Pak Gad lah. Kan dia straightforward je. Ataupun sambung dekat bahagian kantin sikit bumbung, itu tak perlukan project management yang kompleks lah. Jadi bila kita pergi makin tinggi ni, dia akan jadi moderate dekat 3 ni. Dan kalau ni extensive lah. Contoh kalau extensive ni banyak berlaku coordination lah antara disiplin. Saya bagi projek yang paling senang sekali hospital lah. Kalau kita tengok hospital ni, mechanical saja pun dah ada macam-macam yang smaller punya kepakaran lah yang diperlukan kan, berbanding dengan kalau KPM ni banyak projek sekolah, jadi straight je lah, maknanya brick, konkrit siap dah kan. Kalau mechanical pun paling kuat pun mungkin dekat piping system mostly lah kan. Tapi kalau tadi yang ada soalan yang tanya dari segi kesukaran projek KPM, tapi yang saya nampak sebelum ni mungkin akan ada dekat KPM lah. Kalau kita tengok masa kerajaan yang 5 tahun lepas, kita tengok macam projek Permata kan. Projek Permata tu dia tak letak di bawah KPM, tapi kalau mungkin katakan projek tu berasaskan pendidikan juga. Jadi mungkin sekarang ni kalau letak kat bawah KPM, dia mungkin akan ada kesukaran yang tinggi lah. Sebab contoh ada budak yang ada serta-serta yang Permata tu, dia target untuk yang kanak-kanak yang special kan. Jadi dekat situ dia ada perlukan kepakaran yang special lah. Dan ada mungkin material dan juga cara pembelajaran dan layout dia dekat kawasan tu semua pun ada special dari segi permainan warna. Mungkin dekat situ dia punya kesukaran tu akan jadi lebih tinggi lah. Maknanya memang tak biasa berbanding dengan projek sekolah rendah biasa atau projek sekolah menengah lah. Dekat situ mungkin ada kelainan je lah. Jadi kalau ni kita mungkin boleh letak dekat ni lah, moderate ataupun dekat minimum. Ni yang saya masukkan tadi tu, dia subjektif. Dia subjektif berdasarkan kepada siapa yang mengisi kalkulator ni lah. Jadi kalau kita sebenarnya nasihatkan kalau nak buat ni, dia tak boleh buat seorang-seorang lah. Maknanya macam ada council lah. Maknanya ada jawatan kuasa dekat setiap kementerian. Jadi dia akan vet through, tengok dekat mana benda ni letak lah. Kita tak nak jadi gap terlalu tinggi. Contoh macam yang Puan Khatijah mention tadi tu. Kalau katakan pegawai tu pengalaman mungkin 4 tahun,
dia bandingkan dengan yang dah kerja 30 tahun kan. Jadi bila dia buat penilaian tu, yang dah 30 tahun tu dia tengok projek tu macam bagi dia tak ada benda dah, tapi yang baru kerja 4 tahun tu, oi ni susah lah projek ni. Jadi dia akan letak penilaian tu tinggi lah. Dekat situ kita minta kalau boleh ada jawatan kuasa untuk masa nak buat calculation untuk calculator ni lah. Jadi dekat sini kita boleh ambil, katakan kita ambil 3 lah kan untuk bangunan tambahan ni. 3 ni letak dekat medium. Okay. Lepas tu dari segi penjadualan. Okay, penjadualan ni kita kena tengok mungkin projek tu dia straightforward aja. Dia penjadualan ni macam sekolah kan. Macam tadi Puan Khatijah ada mention, mungkin dekat Kajang, dekat tengah bandar lah, memang straightforward lah. Tapi kita kena tengok pula, mungkin keadaan dekat situ trafik yang agak tinggi contohnya, ataupun jalan dekat situ sempit, ataupun contoh ada construction lain pula. Macam sekarang kita banyak kan projek LRT 3 lah, projek MRT dah kan. Jadi dalam tempat yang sama tu ada 3-4 construction. Jadi nak masuk dari segi contoh lori tu nak hantar barang mesti ada time-time tertentu boleh masuk ke. Jadi dekat situ dari segi schedule pun dia dah jadi cramp. Dia tak jadi macam biasa lagi. Ataupun projek yang selalu orang sebut lah, projek yang datang daripada politician mungkin kan. Dia datang, dia nak 3 bulan siap contohnya. Jadi projek tu straightforward je, kita pakai projek PAP kan, pre-approved plan, PAY. Tapi sebab dia nak terlalu cepat, jadi keperluan masa tempoh yang luar biasa tu memerlukan effort dan kontraktor yang luar biasa jugalah. Itu maksudnya lah dari segi schedule tu. Jadi katakanlah kita letak projek ni mungkin dekat terjatuh dekat kawasan tu lah kan. Jadi kita cuba letak dekat ni dekat high kita cuba letak schedule dekat high. Lepas tu dari segi technical difficulty, technical difficulty ni biasalah, dia yang low saja. Tak ada special yang perlu import ataupun perlu kepakaran specialist. Lepas tu dari segi operation and maintenance, ini O&M lah. Kalau macam lab tu mungkin tiap-tiap bulan ataupun tiap-tiap 2 minggu dia kena ada maintenance punya, ada satu regime maintenance yang sangat kena rigid lah, memang kena ikut lah kan. Dan kena ada certification, tiap-tiap tahun kena renew balik. Jadi kalau macam sekolah ni tak adalah, kita boleh letak dekat 3 ataupun dekat 4 ataupun 5. Lepas tu dari segi industri pun low lah, memang kita boleh dapat material dari segi equipment macam crane ke, ataupun pakai back pusher, pakai jengkorek je kan, benda yang semua ada lah. Jadi bila kita dah masukkan ni semua, dia akan automatic calculate lah. Ini kita dah embeddedkan formula dekat dalam ni. Jadi macam ini kita nampak dia jadi 47. Macam yang tadi tuan dia tanya kan, dia jatuh kat sini ni, in between 30 sampai 49 ni kan, 47 tu. Jadi dia jatuh ke kategori ACAD 4. So kalau ACAD 4 kita tak payah lalu VMS lah. Kita akan ke next stage, pergi ke geban nilai kosong GN kosong tu. Jadi dekat sini dia sebenarnya ada weightage lah. Pasal tu nanti kalau kita campur ni, dia takkan dapat 47. Sebenarnya setiap attribute ni ada weightage, dan saya boleh cakap yang weightage paling tinggi diletakkan adalah pada project management complexity lah. Yang lain-lain tu tak berapa tinggi. Jadi kalau dekat sini, macam kalau kita tengok macam CGPA lah, kalau satu subjek tu sampai 20 credit hour kan, jadi dia berat dekat sini lah banyaknya. Jadi kalau nanti kita bagi yang calculator ni yang soft copy dia. Jadi dekat sini kalau kita tengok, kita boleh try and error kalau nak tengok dia berubah macam mana. Kadang-kadang kita letak semuanya dekat tinggi 4 contoh. Dia terus jadi ACAD 2 tu. Maka dia dah jadi 90. Jadi bila kita dah buat penilaian ni, pengiraan ni, kemudian siapa yang sediakan ni tadi macam council tu mungkin ada desk officer je. Kalau nak type terus kat sini pun boleh. Kalau lagi senang, macam kalau saya pakai chop je lah kan. Kita chop je ni, bila dah print ni kita chop, lepas tu tanda tangan dan disahkan ni oleh yang pegawai yang diberi tanggungjawab lah. Maknanya yang daripada atas tu kan, mungkin setiausaha bahagian ke, kita tengoklah siapa yang diberikan tugas tu dekat kementerian masing-masing. Lepas tu tanda tangan, letak tarikh lah kan, jot tarikh tu. Benda yang kita print
dan akan kita kepilkan bersama masa nak majukan cadangan projek dekat EPU tu untuk mendapatkan kelulusan projek tu. Jadi saya punya ni dia ringkas je lah, dan kalau nak tengok satu-satu dia punya detail tata cara nak pengisian tu kita ada letak dekat dalam ni juga, ada tata cara ni. Maknanya first step apa nak buat, second step nak buat apa, lepas tu nak buat apa. Ni yang markah ni lah, yang tadi tu, yang ni mana datang, macam mana boleh jadi 4, macam mana boleh jadi 1 tu, dekat sini lah. Jadi saya punya taklimat ni sampai setakat ni je. Kalau setakat ni ada apa nak tanya tak? Kalau tak ada, saya serahkan balik kepada urus setia. Terima kasih. Terima kasih Cik Adi. Kita nak teruskan ke atau kita nak take file? Kita take file dulu boleh tak? Boleh. Kita start balik 10.40 boleh? Boleh. Take file dulu Puan. Thank you. Okay. Okay, thank Kita you. mula balik 10.40. Okay.